jamaah. Okay, sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah. Okay, janganlah kamu menghalang para wanita itu bersembahyang di masjid Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi dengan beberapa syarat. Okay, beberapa syarat. Antaranya wanita yang, contohnya wanita yang sudah berkahwin, isteri, hendaklah meminta izin daripada suaminya. Manakala anak perempuan dalam meminta izin daripada ayahnya. Juga berapa adat yang perlu kita titik beratkan di sini adalah apabila hendak keluar dalam kita menutup aurat. Menutup aurat bukan saja menutup aurat, tapi hendaklah berpakaian sopan. Kan kalau kita tengok ada setengah wanita pakai tutup aurat, tutup tudung, pakai tudung tapi berbaju ketat. Jadi itu merupakan tidak menepati kriteria yang ditetapkan oleh Islam. Yang kedua, syarat yang kedua ataupun adat yang kedua, hendaklah tidak bersolek ataupun pakai bauan. Okay. Kerana boleh menimbulkan fitnah. Dan yang terakhir sekali, lebih afdal sekiranya wanita tersebut ditemani oleh mahram, sama ada suami, adik-beradik ataupun kawan-kawan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Puan-puan yang dikasihi, begitulah tadi selesainya kita pusingan pertama forum ni. Tuan-puan dapat tengok bagaimana panel bidang terjun. Itu baru bidang terjun. Kalau dia tak terjun, banyak lagi ganas lah. Baru terjun. Baiklah, saya tak suka nak habiskan masa berharga ini begitu saja. Sebab sesiapa yang ada soalan untuk diajukan, kita peruntukkan setiap ahli panel ni 2 soalan bagi setiap orang ni. So bolehlah simpan sekarang ni soalannya dengan syarat padat soalannya, tidak menjela-jela. Soalan macam jawapan dah, itu bahaya. Jadi nanti kalau tak ada macam mana kan. Kita akan adakan selepas pusingan kedua soalan dari tuan-puan, insya-Allah ataupun ada nak bagi idea, boleh kita panjangkan sikit lah. Itu bukan berbentuk soalan. Baik, terima kasih Ustaz Al-Fadhil. Bagaimana solat berjamaah dapat memberi banyak sebenarnya, sebagaimana dijelaskan. Dan pada pusingan yang kedua ini, saya nak ajukan soalan kepada Ustaz Razi mengenai solat, bagaimana dia dapat membentuk peribadi. Bagaimana pula sesetengah solat tu Ustaz, kita tengok kadang-kadang mungkin solat kita kata, aku bersolat macam tak ada kesan pun, peribadi aku tak ke depan pun, contohnya. Atau apa masalah pada solat seseorang itu. Sedangkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita selalu baca ayat tu. Kita baca. Solat tu mestilah sifat dia dapat tegah kita daripada fahsyak dan munkar. Tetapi realitinya tidak begitu. Ustaz, bantu kami Ustaz. Bantu kami dalam solat kami. Bagaimana solat itu sepatutnya dalam naungan ayat Al-Quran yang mulia ini Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Said. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia begini. Sebelum kita teruskan, yang kita nakkannya adalah khusyuk. Kita tak nak maklumat. Kita tahu sembahyang kena khusyuk, sembahyang kena penuhkan syarat-syarat sah, rukun dan sebagainya, semua kena tahu. Tapi sekarang kita nakkan perasaan. Untuk mendapatkan perasaan itu, dia tidak tak semestinya kita tahu salah satu perkara, kita dapat mengetahui
maknanya hakikat perkara itu. Jadi nak sama-sama kita betulkan maknanya niat. Maknanya kita bukan nak maklumat, kita nakkan perasaan. Kalau kita nak minta doa ke Allah Ta'ala, ya Allah, bagilah aku ilmu dan kesan daripada ilmu itu. Okay. Ayat ini sebenarnya menurut tafsir Tahrir wa Tanwir yang dikarang oleh Imam Ibn Ashur rahimahullah, ayat ini boleh kita bawa dalam beberapa keadaan. Yang pertama, target utama ataupun matlamat unggul dalam solat itu adalah sehingga kita mencegah, mampu solat itu mampu untuk mencegah kemungkaran. Maknanya solat itu mampu untuk menghalang kita daripada melakukan kemungkaran. Itu matlamat unggulnya. Tetapi wakil yang berlaku tidak begitu. Yang solat tetap melakukan kesilapan dan kemungkaran. Maka bagaimana? Maka dibawa pula pengertian yang kedua. Pengertian kedua adalah sembahyang itu sebagai fa'il yang menegah kepada kemungkaran. Okay? Jadi maknanya apabila kita bersembahyang, apabila kita solat, di situ kita zikrullah. Maka dengan sebab kita zikrullah, sekurang-kurangnya pada waktu itu kita tidak melakukan kemungkaran dan kekejian. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ayat ini Allah Ta'ala seolah-olah mengajar kita bahawa setiap perkara itu ada setiap perbuatan itu ada matlamat unggul di sebaliknya. Solat bukan nakkan tingkah laku solat itu, tapi yang naknya adalah khusyuk dan khuduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda khusyuk dan khuduk itu adalah kita tidak melakukan kemungkaran dan kekejian. Begitu. Sama juga dengan menuntut ilmu. Bila kita menuntut ilmu, yang Allah Ta'ala nak pada kita bukannya maklumat ilmu itu, tetapi yang Allah Ta'ala nak pada kita adalah bagaimana dengan ilmu itu menimbulkan rasa khusyuk dan khuduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Seumpama puasa, bukanlah yang Allah Ta'ala nak pada kita ini adalah berlapar dan dahaga itu, tetapi bagaimana untuk lapar dan dahaga itu sebagai mekanismenya untuk kita memperoleh satu bentuk perasaan unik dan unggul di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi tidaklah bermakna kalau kita bersembahyang dan sembahyang kita itu tak mampu pula untuk mencegah kita daripada melakukan kemungkaran, tidaklah bermakna tidak sah sembahyang itu. Dalam menghakimi manusia, okay, Allah Ta'ala memberikan satu kaedah, iaitu kaedah kita namakan kaedah fiqh. Cukup hukum fiqhnya, sahlah sembahyang itu, terlepaslah zimmah kita di hadapan Allah Ta'ala dari akhirat. Tetapi Allah Ta'ala bukan nak fiqh itu semata-mata. Allah Ta'ala nak lebih daripada fiqh. Itulah yang kita namakan ilmu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Satu bentuk ilmu perasaan yang mendalam dan unik serta unggul di antara seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara individu. Perasaan kita masing-masing ini tak sama dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala melayani perasaan kita itu berdasarkan kepada kita dan keadaan kita. Keadaan Ustaz sesuai dengan keadaan Ustaz, maknanya macam mana perasaan Ustaz dengan Allah Ta'ala itu adalah satu perkara yang unik. Sebab itu di antara adab kita dengan Allah Ta'ala, tidak diceritakan semua perasaan-perasaan kita dengan Allah Ta'ala kepada semua orang. Begitu. Okey, jadi ayat ini diletakkan dalam keadaan itu. Walaupun di sana ada pendapat, sesiapa yang bersolat tetapi tidak khusyuk solatnya, maka solat itu tertolak. Ada juga pendapat, sesiapa yang berwuduk dengan sebab untuk bersembahyang dan juga untuk menyucikan badan, maka wuduknya tertolak. Maknanya semua tu nak khalisan liwajhillah ta'ala. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang menjangkaui ilmu fiqh. Kita tidak maknanya dalam menghukumkan solat itu sah ataupun tidak, kita hanya terhad dalam ilmu fiqh. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ilmu ihsan itu. Kalaulah Allah Ta'ala menghakimi dan mengadili kita berdasarkan kepada ilmu ihsan itu, maka culas kita semuanya. Culas. Maka kena clear sahabat-sahabat. Jangan pula nanti Ustaz, aku semayang tak khusyuk pun, aku semayang buat muka juga, tak semayang dulu. Sampai habis tak buat muka tu. Sampai agak-agak tak buat kemungkaran dulu, baru kita tak start semayang. Bukan begitu. Kena faham, kena beza di antara disiplin-disiplin ilmu Islam, iaitu 3 rangkai itu: ilmu akidah, ilmu ibadah dan ilmu ihsan. Ya Allah Ta'ala nakkan sebagai syarat diterima segala ibadah itu adalah akidah. Ya Allah Ta'ala nakkan daripada ibadah itu adalah ihsan. Dan daripada ihsan inilah untuk peluang untuk kita mencapai konsep ma'rifatullah tadi. Di sana ada juga hadis, Imam Ibn Ashur menyebutkan dalam kitab beliau, satu hadis. Sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku tengok seorang sekolah ni, pagi ni semayang, malam mencuri. Malam semayang, pagi mencuri." Begitulah mafhumnya secara lebih kurangnya. Maka dia nampak kena ni, kata ayat Quran kata as-solah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka Rasulullah kata,